dan Assalamualaikum. Nama saya Farah Wahidah binti Baharudin. Nombor matrik 190600171 dari kumpulan bonus. Pengenalan kepada perekrutan dan pemilihan pekerja. Perekrutan dan pemilihan pekerja ini adalah salah satu fungsi sumber manusia. Perekrutan ini adalah proses mencari dan menarik calon yang berkelayakan untuk mengisi sesuatu jawatan kosong. Perekrutan ini dilakukan berdasarkan kepada deskripsi kerja iaitu JD dan juga spesifikasi kerja iaitu JS. Kedua-duanya menggariskan sifat kerja dan kelayakan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Pemilihan pula adalah proses untuk mengenal pasti individu yang mempunyai kelayakan yang sesuai untuk mengisi kekosongan jawatan. Kekosongan jawatan yang berlaku ni biasanya diakibatkan daripada peletakan jawatan, kematian, persaraan dan pengembangan syarikat. Perekrutan dan pemilihan pekerja melalui 3 proses iaitu proses memperolehi, menempatkan dan juga mengekalkan tenaga kerja yang berkualiti untuk mewujudkan kesan positif ke atas keberkesanan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Syakir bin Jami'an daripada DPSM 4B daripada kumpulan bonus. Nombor matrik saya 190700068. Okey, antara maklumat-maklumat yang perlu ada dalam iklan jawatan kosong, yang pertama ialah apakah jawatan tersebut yang ingin ditawarkan, seperti jawatan kerani ke atau executive manager ke dan sebagainya. Yang kedua ialah tarikh, masa dan tempat yang ditetapkan untuk melakukan perekrutan tersebut. Yang seterusnya ialah mengemukakan JD dan JS terhadap jawatan tersebut. Jadi job description dan job specification yang perlu ada dalam jawatan kosong. Contohnya, job description menerangkan tentang tugas-tugas pekerjaan yang ditawarkan dalam iklan jawatan kosong tersebut. Manakala job specification merupakan dokumen khas yang diperlukan terhadap pekerja yang ingin memohon, seperti sijil kemahiran, pengalaman dan sebagainya. Seterusnya ialah meletakkan nombor telefon pejabat ataupun HR untuk kegunaan pemohon. Hai, nama saya Nur Amira Khalisha binti Kamarul Zaman. Nombor matrik saya 190700029. Saya daripada DPSM 4B. Deskripsi kerja pula ialah fungsi dan tugas tanggungjawab yang perlu kita lakukan di dalam pekerjaan yang telah diberikan. Deskripsi bagi pengurus eksekutif pula. Yang pertama, membangunkan strategi dan prosedur untuk meningkatkan kecekapan dan memaksimumkan keuntungan. Kedua, memimpin pasukan di dalam organisasi yang mencipta matlamat jualan dan pengeluaran. Deskripsi tugas untuk kerani pula mudah saja. Yang pertama, menjawab panggilan masuk. Yang kedua, mencetak dan fax. Yang ketiga, memasukkan data ke dalam komputer. Dan yang keempat, melanggan dan menerima pakej. Hai, Assalamualaikum. Saya Nazira binti Muhammad Yusof. Nombor matrik saya 190600113. Saya daripada kumpulan bonus. Saya akan terangkan tentang spesifikasi kerja. Spesifikasi kerja ialah sesuatu dokumen yang menerangkan tentang kemahiran, pendidikan dan pengalaman yang perlu dimiliki oleh seseorang individu ataupun calon yang bakal menjawat sesuatu jawatan. Syarat-syarat bagi kelayakan pegawai eksekutif ialah pemegang ijazah dari institusi tinggi yang diiktiraf dan calon memiliki latar belakang dalam bidang kewangan, pemasaran, perniagaan
dan perakaunan ataupun bidang-bidang lain yang berkaitan. Syarat yang seterusnya, calon memiliki minimum 10 tahun pengalaman profesional dalam memegang peranan dalam pengurusan dan pentadbiran syarikat. Syarat yang lain pula ialah memiliki sifat-sifat pemimpin yang cemerlang, komited dan berwawasan untuk menggerakkan dan membangunkan syarikat serta mempunyai semangat berpasukan yang kuat. Syarat terakhir bagi kelayakan pegawai eksekutif ialah mestilah warga negara Malaysia dan tidak berumur lebih daripada 50 tahun daripada tarikh tutup iklan. Seterusnya saya akan terangkan syarat kelayakan bagi pekerjaan kerani. Yang pertama, mestilah mempunyai sijil SPM ataupun sijil pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Mendapat kepujian bahasa Melayu dalam sijil pelajaran Malaysia dan keutamaan ini diberi kepada calon yang mahir dalam mengendalikan komputer dan mengambil ringkas. Syarat terakhir bagi kelayakan pekerjaan kerani ialah mestilah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan. Assalamualaikum, nama saya Nusyatul Amia, nombor metik saya 190600203, saya daripada kumpulan bonus. Hari ini saya nak terangkan tentang KSO. Apa itu KSO? KSO adalah sifat yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. K itu adalah knowledge, S itu adalah skill, manakala A itu ability dan O itu ada yang lain-lain. Yang ini adalah dua jawatan yang beza dan KSO yang beza. Jawatan pertama adalah pegawai eksekutif dan jawatan kedua adalah kerani. Yang pertama ialah pegawai eksekutif. Pegawai eksekutif dia punya knowledge dia perlulah ada ijazah dari Institut Pengajian Tinggi, diiktiraf dengan calon yang memiliki latar belakang dalam bidang perniagaan, pemasaran, kewangan, perikanan dan bidang-bidang yang berkaitan. Calon perlulah memiliki 10 tahun pengalaman profesional dalam memegang peranan dalam mengurus dan mentadbiran syarikat yang mempunyai pengalaman bekerja serta rangkaian perniagaan berdasarkan korporat dan akademik. Itu adalah knowledge bagi pegawai eksekutif. Dan yang kedua adalah skill, kemahiran. Pegawai eksekutif perlulah mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dan menulis dengan baik dan berbahasa Inggeris dengan baik, dengan lancarnya. Dan yang ketiga adalah ability, keupayaan. Pegawai eksekutif perlulah mempunyai sifat-sifat pemimpin yang cemerlang dan komited, berwawasan untuk menggerakkan dan membangunkan syarikat serta mempunyai semangat berpasukan yang kuat. Sebab dia nak uruskan dia punya syarikat. Inilah, mestilah kena ada pasukan. Dan last sekali, lain another. Pegawai eksekutif perlulah warga negara Malaysia berumur tidak lebih 50 tahun. Itu adalah KSO bagi pegawai eksekutif. Dan KSO dan seterusnya, KSO bagi kerani ialah knowledge. Yang pertama, perlulah ada sijil pelajaran Malaysia SPM atau kelayakan diiktiraf staf dengannya oleh kerajaan. Kepujian bahasa Melayu, termasuklah lulus ujian lisan pada peringkat sijil pelajaran SPM atau kelayakan diiktiraf staf dengannya oleh kerajaan. Itu adalah knowledge bagi kerani. Dan kedua adalah kemahiran skill. Kerani calon perlulah berkebolehan mengenali komputer dan mengambil terkas. Terkas tu adalah macam kemahiran jugalah. Macam pengalaman menulis macam tu. Dan last sekali lain ada. Kerani perlulah warga negara Malaysia berumur tidak kurang 18 tahun. Itu adalah KSO bagi kerani. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Nisam bin Abdul Nu'in. Nombor metrik saya 190600032. Saya dari kumpulan bonus. Hari ini saya ingin menerangkan kesimpulan iklan jawatan kosong bagi jawatan pegawai eksekutif dan juga kerani. Peranan pengurus sumber manusia amatlah penting demi menjaga kedudukan pekerja di dalam perkhidmatan. Bermaksud hak seorang pekerja perlulah dihormati dan dijaga mengikut peruntukan undang-undang, prosedur dan juga dasar. Pengurus sumber manusia juga harus memastikan perubahan di dalam pekerja dan diterima oleh setiap pekerja yang bekerja di syarikat tersebut. Pengurus sumber manusia juga menjadi sebagai tempat rujukan oleh pengurus barisan hadapan oleh kerana ada kepakaran yang ada pada pengurusan sumber manusia. Pengurus barisan hadapan menjadikan dirinya dan setiap pekerja, terutama sekali pekerja yang berjawatan penting sebagai rakan strategik perniagaan
organisasi. Itu saja penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih.